Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pelajar yang dikasihi sekalian dari kelas Siti Rosmiza. Baik, pada hari ini cikgu akan mengadakan sedikit sesi perbincangan mengenai sumbangan kesusastraan untuk memastikan kesusastraan Melayu ini terus dimartabatkan dan relevan dalam kalangan masyarakat. Sebelum kita mulakan perbincangan ini, izinkan cikgu untuk memberikan pengertian lebih lanjut apa itu sastra. Menurut Hashim Awang, beliau telah menyatakan bahawa sastra itu sebagai seni ciptaan yang disampaikan melalui bahasa dan ia juga ditujukan kepada khalayak. Bidang kesusastraan ini sangat meluas dan tidak lagi asing dengan masyarakat Melayu. Para graduasi kos kesusastraan juga boleh melonjakkan kebolehan pasaran mereka di dalam pelbagai bidang pekerjaan yang relevan dengan kos sastra. Semasa cikgu berada di alam universiti, cikgu masih terngiang-ngiang lagi nasihat pensyarah cikgu iaitu Encik Sudiman bin Kifli, di mana beliau telah menyatakan bidang kesusastraan ini boleh disumbangkan di dalam bidang perfilman melalui penterjemahan skrip. Ini kerana di dalam bidang perfilman sudah banyak karya-karya Melayu tradisional seperti Gunung Ledang, Hikayat Hantu dan lain-lain telah diangkat dan diadaptasi di dalam bidang perfilman. Oleh itu, para pengarah dan penerbit memerlukan sumbangan para gradasi sastrawan untuk mengolah skrip tersebut menjadi lebih senang. Selain itu juga, pensyarah cikgu iaitu Puan Anis binti Muhammad Fendi, di mana beliau juga telah menyatakan bidang forensik amat memerlukan graduasi pelajar sastra di dalam bidang bahasa, di mana di dalam bidang tersebut mereka memerlukan seseorang untuk menjadi jurubahasa atau penulis di dalam linguistik forensik. Baiklah, tanpa melenggahkan masa pada sesi perbincangan ini, cikgu ingin bertanyakan kepada para pelajar cikgu, apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh anda setelah anda tamat graduasi di alam universiti nanti? Kita mulakan perbincangan ini dengan pelajar yang pertama iaitu Suryani. Terima kasih di atas soalan yang telah diajukan. Okey, pada pandangan saya, antara sumbangan yang perlu dilakukan oleh graduan dalam memastikan tahap kerelevanan kesusastraan dalam kalangan masyarakat adalah memperkenalkan sastra dengan gaya baru. Hal ini kerana karya-karya kreatif dalam kesusastraan memberikan makna yang cukup besar kepada kehidupan dalam memupuk nilai-nilai murni. Persembahan karya dengan gaya baru memberikan penekanan terhadap kaedah pendekatan yang tidak membosankan. Contohnya, gaya baru dalam kesusastraan kanak-kanak. Menerusi penulisan dalam karya kesusastraan kanak-kanak perlulah mempunyai ilustrasi dan juga gambar-gambar berdasarkan kepada fungsi yang sebenar. Apa yang saya maksudkan dengan fungsi yang sebenar adalah kanak-kanak yang berusia 4 hingga 8 tahun. Pada peringkat awal ini, mereka banyak memerlukan bahan bacaan yang mempunyai ilustrasi dalam menarik minat mereka. Selain itu, dari segi bentuk fizikal sesebuah karya bagi kesusastraan kanak-kanak, perlulah menekankan pendekatan dari segi psikologi. Antaranya seperti saiz buku, jarak antara satu perkataan dengan satu perkataan, besar kecil hurufnya dan juga penempatan-penempatan gambar yang sesuai. Penceritaan dalam kesusastraan kanak-kanak juga perlulah menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Antaranya seperti menggunakan ayat-ayat yang pendek dan mudah untuk mereka fahami. Selain daripada memperkenalkan sastra dengan gaya baru dalam kesusastraan kanak-kanak, penampilan gaya baru contemporary dalam hasil penulisan juga mampu untuk menarik minat dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam golongan remaja. Menerusi daripada gaya penulisan contemporary ini boleh menyebabkan bahan sastra menjadi bahan bacaan yang digemari. Tema-tema yang ditampilkan dalam sesebuah karya adalah memfokuskan kepada tema-tema yang berkaitan seperti unsur percintaan, unsur kekeluargaan, unsur persahabatan serta regulasinya agar pembaca dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Jalan cerita yang tidak terlalu panjang dan juga meleret-leret mampu untuk menarik minat para pembaca. Penambahan-penambahan seperti unsur-unsur tragis dan juga suspense adalah salah satu perencah dalam sesebuah karya.
Seterusnya, sesebuah karya sastra yang mampu lagi untuk menarik minat para pembaca adalah dengan memasukkan unsur-unsur imajinasi. Hal ini kerana masyarakat pada hari ini mereka lebih gemar terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan kehidupan-kehidupan yang normal. Di samping itu, hasil penulisan karya kontemporari juga perlulah mengandungi bahasa-bahasa yang mudah untuk difahami. Hal ini kerana bahasa-bahasa klasik yang digunakan dalam hasil penulisan sesebuah karya sukar untuk difahami oleh masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda dan juga golongan-golongan remaja pada masa ini. Penggunaan bahasa-bahasa yang mudah ini akan lebih cepat meninggalkan kesan dalam diri para pembaca. Hal ini sejajar dengan arus kemodenan kini, di mana tahap kerelevanan kesusastraan adalah mengikut kepada peredaran zaman. Sungguh hebat sekali pendapat dan sumbangan yang akan diberikan oleh Suryani di dalam bidang kesusastraan Melayu ini. Baik, khususnya cikgu ingin bertanyakan kepada pelajar yang seterusnya iaitu Alia Fazlini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Noor dan juga rekan-rekan yang bakal menjadi graduan saudara nanti. Semua menarik, sebelum itu semua menarik dan jelas pandangan yang dilontarkan oleh Siti Suryani seperti tadi. Baiklah, saya juga ingin berkongsi pula pandangan saya berkaitan dengan sumbangan kita sebagai graduan. Saya berpendapat bahawa kita perlu menarik golongan remaja, terutamanya diberikan pendidikan dan juga pendedahan mengenai konsep sastra, kelebihan sastra dan juga keistimewaan sastra itu sendiri. Kita dapat meneruskan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang lebih menarik untuk golongan-golongan ini ceburi. Itu suka untuk saya petik kata daripada tokoh sastrawan kita iaitu Datuk Zulina Hassan ada mengatakan bahawa titik penyuburan karya sastra perlulah bermula daripada di peringkat sekolah rendah dan dengan memperbanyakkan naskah-naskah yang lebih berkualiti dan juga penekanan yang khusus diberikan mengenai sastra, konsep sastra itu sendiri. Zulina Hassan juga berkata bahawa karya sastra kini sememangnya kurang mendapat tempat kerana mereka ni golongan ini lebih tertarik dengan naskah-naskah yang popular dan juga segar di luar sana. Oleh itu, kita sebagai penyambung legasi dalam bidang sastra ini perlulah bergerak dengan langkah yang lebih agresif dalam menyampaikan mesej dan juga ilmu mengenai sastra dengan medium yang lebih baik daripada sebelum ini. Samping itu juga, kita juga sebagai graduan perlulah berani dalam menyumbang memberi sumbangan idea yang baharu dan juga segar kepada masyarakat, terutamanya sebagai contoh kita perlulah menyatukan penulis-penulis muda dan juga penulis-penulis lama dalam bidang sastra ini dengan mengadakan wawancara yang lebih berbentuk yang lebih dekat dengan golongan-golongan muda untuk mengikuti wawancara yang diadakan. Hal ini dikatakan kerana program-program sebegini yang mampu menyuntik semangat mereka untuk terus berkarya dan juga menghasilkan karya-karya secara kreatif dan bermutu tinggi dalam bidang sastra. Kita juga tidak tahu, bukan suatu hari nanti pasti akan ada segelintir masyarakat yang akan membuka mata mereka dan juga mengangkat karya-karya sastra ini di mata dunia. Selain itu, saya juga suka untuk mengingatkan kita sebagai graduan-graduan dan untuk membantu golongan-golongan ataupun ahli-ahli politik ini untuk menyemarakkan dan juga memartabatkan sastra. Sebagai contoh saya dapat ambil iaitu bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir juga pernah juga antara pemimpin yang menjiwai serta menghargai nilai-nilai sastra itu sendiri. Hal ini dikatakan kerana beliau telah melibatkan diri dalam penganjuran festival puisi dan juga lagu rakyat iaitu Pulara.
Oleh itu, kita sebagai graduan ini perlulah menyuntik semangat kepada pemimpin-pemimpin supaya mereka ini lebih mengangkat ataupun lebih berani untuk golongan-golongan ahli politik ini untuk melibatkan diri dalam dunia sastera selain dapat menyemarakkan sastera dalam bentuk ataupun konteks autoriti masing-masing. Sungguh jelas akan pendapat tersebut. Seterusnya, bagi pendapat Farhan, apakah sumbangan anda yang boleh diberikan nanti di dalam bidang ini? Silakan. Sebagai seorang graduan dari bidang kesusasteraan, kita seharusnya menjadi pengkarya agar banyak nukilan kehidupan dapat diteruskan dan dianalisis pada masa hadapan. Hal ini demikian kerana sastera dilihat mampu membina insaniah dalam kehidupan manusia sekaligus memacu ke arah masyarakat yang berpendidikan dan mampu beradaptasi dengan permodenan zaman. Selain itu, seorang pengkarya yang berwibawa seharusnya bertanggungjawab dalam memelihara dan menjaga ilmu kesusasteraan agar ilmu tersebut tetap utuh dan relevan buat masyarakat pada zaman yang mendatang. Bukan itu sahaja, seseorang pengkarya seharusnya bertanggungjawab dalam mengajarkan ilmu kesusasteraan kepada masyarakat agar ilmu ini tidak hilang di dalam pemodenan zaman. Perkembangan teknologi pada era ini sedikit sebanyak telah mengancam akan tahap kerelevanan kesusasteraan di negara ini. Hal ini jika tidak dibendung akan mengakibatkan masyarakat memandang enteng terhadap bidang kesusasteraan. Saya memetik daripada Datuk Ahmad Said yang berbunyi, setiap yang benar betapa ditekan tetap menjala, tanpa dibaja kan tetap mekar. Seterusnya, seseorang pengkarya bertanggungjawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisinya kelak. Sebagai contoh, pengkarya terdahulu banyak meninggalkan ilmu kesusasteraan yang tinggi dan mampu dijadikan rujukan buat masyarakat kini. Saya memetik daripada tokoh Nelson Mandela yang berbunyi, pendidikan merupakan senjata paling berkuasa untuk mengubah dunia. Jelaslah bahawa kesusasteraan warisan perlu ditekankan dan dijaga dan diperelokkan untuk diwarisi pada zaman yang mendatang. Bagus sekali pendapat tersebut. Baik, pelajar yang seterusnya ialah Rohana. Bagi pendapat anda pula, apakah sumbangan yang terbaik yang boleh anda berikan kepada masyarakat mengenai kesusasteraan Melayu ini? Sumbangan saya untuk memastikan bidang kesusasteraan terus relevan dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah dengan menghasilkan penulisan karya sastera seperti penulisan novel, cerpen dan sastera kanak-kanak. Okey cikgu, saya akan fokuskan kepada penulisan sastera kanak-kanak, di mana Khairuddin Muhammad 2014 mendefinisikan sastera kanak-kanak ini sebagai karya sastera yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak dan mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka. Oleh itu, saya akan hasilkan buku sastera kanak-kanak yang mudah difahami untuk mereka baca dari segi penggunaan bahasa yang mudah difahami dan tidak terlalu kompleks. Dari segi tulisan juga penting dalam memahami bacaan kanak-kanak dalam buku tersebut. Di samping itu, buku-buku yang berbentuk ilustrasi mampu membentuk perkembangan sastera kanak-kanak. Okey, melihat perkara tersebut, idea saya terhadap penghasilan buku sastera kanak-kanak adalah dalam bentuk komik atau kartun dalam buku sastera kanak-kanak, di mana komik sememangnya banyak menggambarkan penggunaan ilustrasi yang menarik dalam karya sastera kanak-kanak untuk menimbulkan minat kanak-kanak terhadap pembacaan. Dengan itu, kanak-kanak dapat memahami penceritaan yang terkandung dalam karya sastera kanak-kanak itu. Hal ini secara terus dapat mengelakkan kanak-kanak daripada berasa bosan ketika membaca karya sastera.
Justru penghasilan sastra kanak-kanak dalam bentuk komik ini juga dapat memberi keseronokan, dapat merangsang imajinasi serta dapat membantu mengenal dan memahami diri sendiri dan dapat memupuk nilai-nilai murni kepada individu kanak-kanak. Walau bagaimanapun, penghasilan penulisan komik juga akan diselitkan dengan ilmu yang bermanfaat kepada kanak-kanak yang mengandungi unsur moral serta kerohanian. Dengan penggunaan ilustrasi yang menarik dalam sastra akan menimbulkan minat kanak-kanak terhadap karya sastra tersebut. Secara tidak langsung, kelestarian nilai-nilai kebudayaan masyarakat Malaysia dalam konteks kesusastraan dapat dikekalkan. Secara rumusnya, melalui sastra kanak-kanak dalam bidang kesusastraan ini, ia akan terus dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia sejak usia kanak-kanak lagi, di mana tidak mustahil apabila dewasa nanti mereka akan lebih minat untuk mencari bahan-bahan berkaitan sastra. Hal ini kerana mereka telah dipengaruhi dengan karya sastra sejak dahulu lagi. Seterusnya, bagi pelajar yang terakhir iaitu Tanuja, bagi pendapat anda pula, apakah sumbangan yang terbaik yang boleh anda berikan kepada masyarakat dan negara dalam terus mengangkat dan memperkayakan lagi bidang kesusastraan Melayu ini? Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada pandangan saya, usaha dalam menyeburkan semula dan memartabatkan sastra akan menjadi sia-sia tanpa generasi muda. Oleh itu, isu yang saya ingin diketengahkan ialah memperkenalkan dan menghasilkan karya dalam bentuk digital supaya dapat menarik perhatian golongan awam, terutamanya golongan muda. Proses kreatif dalam media digital merujuk kepada penghasilan karya dengan menggunakan pelantar media digital sebagai medium untuk berkarya. Kemajuan dalam media digital memperlihatkan hasil kreatif pengkarya dapat diterima oleh khalayak dalam tempoh masa yang amat singkat. Berbanding media konvensional, hasil penerbitan mengambil masa yang lama sebelum sesebuah karya itu dapat dipersembahkan kepada khalayak ataupun pembaca. Sehubungan itu, pada hari ini, media digital memainkan peranan penting dalam memasarkan karya kesusastraan secara pantas, mudah dan murah. Selain itu, kebolehcapaian internet dalam dunia global secara tidak langsung turut menyemarakan dunia kesusastraan tanah air apabila ramai pengkarya menghasilkan karya dan memasarkan karya dalam media digital untuk dinikmati oleh khalayak sasaran. Keadaan ini juga menyaksikan kelahiran ramai pengkarya mencuba kreativiti dalam penghasilan karya kreatif digital dan dihayati oleh khalayak dalam perkampungan global secara lebih interaktif. Segala maklum balas berkaitan sesebuah karya itu, sama ada baik, indah, meninggalkan kesan atau sebaliknya, akan mendapat maklum balas dengan cepat dan pantas. Hal ini juga dapat dilihat dalam laman web tertentu atau melalui blog pengkarya apabila jumlah pembacanya meningkat dalam jangka masa yang singkat. Justru, jelaslah bahawa laman web dan blog menjadi tarikan utama khalayak pembaca sebagai pengisi masa senggang walau di mana saja berada. Kemudahan dan kecanggihan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi menyebabkan maklumat diperoleh hanya di hujung jari. Sehubungan itu, kewujudan karya sastra secara atas talian bukan satu perkara baru dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terdapat pelbagai jenis karya sastra yang dimuat naik dalam laman web dan blog seperti cerpen, novel, puisi dan sebagainya.
Sastra cyber merupakan medan alternatif bagi pengkarya dan khalayak sastra untuk menikmati hasil kesusastraan secara cepat dan mudah. Secara tidak langsung, medan digital ini menjadi kesinambungan berkarya bagi pengkarya baru untuk mengetengahkan karya dalam satu perkampungan global. Terdapat beberapa laman sesawang utama yang menyediakan ruang untuk peminat dan juga kelompok penulis, terutamanya generasi baru untuk berkarya. Antaranya ialah Pusat Maya Net, Melayu.com, Karyanet.com.my, www.sastra.com, www.penulisantoyou.my dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nampaknya masa semakin cemburu kepada sesi perbincangan kita ini. Menerusi perbincangan itu tadi, dapat kita simpulkan bahawa kesusastraan Melayu ini tadi merupakan suatu khazanah warisan Melayu yang amat berharga buat masyarakat Melayu. Kesusastraan Melayu ini juga menjadi lambang jati buat masyarakat dan teras negara bangsa sejak zaman berzaman. Semoga dengan usaha dan sumbangan ini kita mampu dapat mewartakan lagi kesusastraan Melayu ini di tahap warisan dunia dengan menunjukkan dunia akan ketamadun bangsa Melayu dalam pelbagai bidang politik, agama, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sekian, terima kasih.